Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi iaitu Ustaz Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai bahagi wang. Sebagaimana video-video yang sebelum ini yang berkaitan dengan wang, kita dah belajar mengenai tambah wang, kita dah belajar mengenai tolak, tambah dan tolak, dan juga darab wang. Jadi pada hari ini bahagi wang. Mari kita mulakan. Bahagi wang adalah topik yang mudah untuk kita faham apabila kita mendapat tahu ataupun kita sudah tahu mengenai teknik yang diperlukan untuk menggunakan bahagi. Sebagai contoh, boleh buka muka surat 11 jilid 2. Buku teks matematik jilid 2 muka surat 11. Muka surat 11. Bahagi wang. Okey. Asas dalam bahagi ini seperti mana bahagi nombor bulat yang kita belajar. Sebagai contoh, 2 bahagi dengan 4. Okey. 2 bahagi dengan 4 berapa? Macam mana cara nak buat dalam bentuk lazim? 4 dekat dalam, 2 dekat luar. Okey, kita kena buat sifir. Sifir berapa? Sifir 2. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kosong dekat atas ini sebab apa? Sebab setiap sifir dimula daripada kosong. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ni sifir 2. Kosong. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau nak buat sampai sifir 12 pun boleh. Sekarang nombor 4. Kita lihat yang belah kanan ini. Ada tak nombor yang sama ataupun yang kurang daripadanya? Kalau ada yang sama, kita ambil. Nombor 4. 4 ada sama. Dia yang ke berapa? Yang kedua, 2 dekat atas, 4 dekat bawah. Kita kena tolak 4 tolak 4, kosong. Inilah jawapannya 2. Okey, ataupun contoh lain untuk kita mudah faham ialah kalau dalam topik bahagi wang ini, RM, okey, Ustaz ada RM100. Okey, Ustaz nak bagi dekat seorang yang berada di kelas 1, yang berada di kelas 3F, dan seorang lagi yang berada di kelas 3K. Berapakah jumlah yang mereka akan dapat? Maksudnya 100 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan berapa orang? Bahagi dengan 2 orang. Macam ini. Jadi seorang dapat berapa? Seorang dapat 50. RM50. Okey, yang seorang lagi dapat RM50. Sebab apa RM50? Sebab 100 bahagi dengan 2 orang. Jadi seorang dapat RM50. Nampak? Seorang dapat RM50. Ini adalah asas dalam bahagi. Fahami asas terlebih dahulu. Kamu boleh lihat ataupun kamu boleh rujuk video mengenai bahagi ataupun latihan yang kamu dah buat mengenai bahagi yang asasnya kamu perlu tahu. Jangan susah-susah untuk buat yang kebat terlebih dahulu. Kamu fokuskan terlebih dahulu mengenai asasnya, barulah kita boleh kepada soalan yang lebih tinggi levelnya. Macam main game, kalau kita main game mestilah ada yang bahagian yang susah dan ada juga bahagian yang senang. Jadi yang senang tu kita kena betul-betul buat, barulah kita boleh buat pula bahagian ataupun soalan yang lebih mencabar. Sedikit kata-kata semangat yang Ustaz nak kongsikan kepada kamu bahawa sesungguhnya setiap kejayaan yang kamu akan dapat adalah kamu tidak berhenti berusaha. Jika kamu teruskan berusaha, maksudnya kamu bukan orang yang gagal. Kamu bukan orang yang lemah. Jadi kamu adalah orang yang berjaya
yang berjaya apabila kamu berusaha, sentiasa berusaha, jangan berhenti. Orang yang berhenti berusaha merupakan orang yang gagal. Jadi teruskan usaha lebih-lebih lagi dalam matematik ini. Ustaz faham ada soalan ataupun topik yang begitu sukar sebagai contoh bahagi. Jadi teruskan usaha, buat dulu yang asas. Cuba buat yang asas terlebih dahulu, barulah kamu boleh buat soalan yang ataupun level yang lebih mencabar. Okey, mari kita mulakan bahagi wang. Pada buku teks jilid 2 kamu, iaitu pada muka surat 11, kamu boleh tengok dekat situ. Sebagai contoh diberi kat sini ialah RM500 RM500 dibahagikan kepada 2. Kalau nak faham, 500 bahagi dekat 2 orang. Kalau 2 orang ni sebagai contoh, Ustaz ada 500. Ustaz nak bahagikan seorang yang berada di kelas 3 Farabi dan seorang lagi berada di kelas 3 Al-Khwarizmi. Okey. Jadi seorang tu dia dapat berapa ratus? Mari kita kira sama-sama dalam jumlah ataupun dalam bentuk lazim. Okey, dalam bentuk lazim. RM500. Okey, kita bahagikan dengan 2. Maksudnya 2 orang. Okey, kita kena guna sifir berapa? Kita kena ambil nombor yang lebih kecil untuk mudah untuk kita buat sifir. Mana nombor kecil? 2. Okey, jadi kita menggunakan sifir 2. Sifir 2. Okey, boleh buat sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Okey, mula daripada kosong. Maafkan Ustaz lupa nak tulis. Okey, kosong ni yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pastikan selari. Sebab apa? Ini menunjukkan sifir 2. Kosong darab dengan 2, kosong. 1 darab dengan 2, 2. 2 darab dengan 2, 4. 3 darab dengan 2, 6. 4 darab dengan 2, 8. 5 darab dengan 2, 10 dan seterusnya. Okey, sekarang kita lihat satu persatu nombor. Kita lihat satu persatu nombor. 2 bahagi dengan 5. 5. Okey, 5 yang dekat dalam ni, ataupun kita panggil dekat dalam rumah ke pagar yang kamu ingat hari tu. Okey, dia berada yang dekat belah kanan. Ada tak sama? Kita mula dulu nombor 5. Ada tak nombor 5 dekat sini? Tak ada. Kalau tak ada, kita kena lihat yang kurang daripada 5, yang hampir dengan 5, yang paling hampir dengan 5. Okey, 2 dengan 4. 0, 2, 4. Mana yang paling hampir dengan 5? 4. Yang 4 ni nombor berapa? Ke berapa? Nombor yang pertama ke yang kedua? Tengok dia selari. Nombor yang kedua. Jadi 2 letak atas, 4 letak mana? 4 letak bawah 5. Kita kena tambah ke tolak? Kena tolak. 5 tolak dengan 4. Kalau tak tahu boleh buka jari. 5 tutup 4, tinggal 1. Dah selesai yang bahagian 5 ni. Kita turunkan kosong. Ini nanti dulu, kita jangan kacau. Turunkan kosong, letak dekat sebelah 1, jadi 10. Sekarang kita lihat kat sifir 2. Ada tak nombor 10 yang kat belah kanan ni? Ada. Dia yang keberapa? Kelima. 5 letak atas. Pastikan selari. Okey, 10 letak bawah. 10 tolak dengan 10. Kosong. Maksudnya tak ada nilai lah. Tak ada nilai. Seterusnya kita turunkan kosong. Kosong. Ada nilai tak? Ada jumlah tak? Ada nombor tak? Tak ada. Jadi kita letak kosong. Jadi tolak jadi kosong. Titik ni maksudnya dah selesai. Okey, nampak?
Okey, dah selesai. Okey, jadi jawapannya kita letak kosong lah kat atas. Sebab apa? Sebab tak ada nilai, semuanya kosong, kosong, kosong. Okey, inilah jawapannya. RM250. RM500 Ustaz bahagikan kepada 2 orang. Seorang akan mendapat RM250. Ingat, wang jangan lupa letak RM. Kalau ada sen, jangan lupa letak sen. Contoh lain di muka surat 11 kamu itu, contoh yang nombor 2 ialah RM730 bahagi dengan 10. Ustaz ada RM730. Ustaz nak bahagikan 10 orang yang berada dekat kelas 3 Khawarizmi sahaja. Okey, jadi seorang tu dia dapat berapa? Mari kita buat bentuk lazim. Lihat betul-betul contoh yang Ustaz berikan, cara nak buat bentuk lazim. Okey, RM730 bahagi dengan 10. Jadi kita kena guna sifir berapa? Sifir 10. Sifir 10 sangat senang kan? Okay, hari tu Ustaz pernah dengar kamu sebut sifir 10 laju betul. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Senang sangat. Okay, kosong. Okay, mula daripada kosong. Kalau nak buat sifir, kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, dan seterusnya boleh buat sampai bawah. Okey, kosong ni yang pertama, maksudnya 1 darab dengan 10, 10. 2 darab dengan 10, 20. 3 darab dengan 10, 30. 4 darab dengan 10. Okey, dan yang seterusnya. Okey, pastikan sedari ya, kanan dan kiri bagi mengelakkan kekeliruan ketika membuat bentuk lazim dalam bahagi wang. Kita teruskan dengan nombor 73. Sebab apa kita tak buat daripada 7? Sebab apa? Sebab nampak tak ada berapa digit kat sini. Ada 2 digit. Kalau 2 digit, kita ambil 2 digit. Kalau ada 3 digit, kita ambil 3 digit terus. Kalau ada 4 digit, sifir 4 digit, kita ambil 4 digit terus. Sekarang ada berapa digit? 1, 2. Kita ambil 2 digit. Sebab apa? Sebab sifir 10 lah. Nampak sifir 10, 10, 20, 30. Ada 2 digit semuanya. Okay, 73. Ada tak sifir 73? Okay, 7, 70. 8 darab dengan 10, 80. Okay, 73 ada tak? Tak ada. Okey, kurang sikit daripada 73. 70. Jadi 70 yang ke berapa nombornya? Yang ke 7. Jadi kita kena letak dekat sini 7. 70 letak bawah. 70 letak bawah. 7 kenapa tak letak dekat nombor 7? Sebab apa? Sebab kita ambil 2 digit. Kalau kita ambil 1 digit sahaja dekat sinilah, tapi sebab bukan nombor 10 ada 2 digit, 1 kosong, kita kena ambil 2 digit dekat dalam pagar ataupun rumah ni pun sama. Jadi 70 tolak 73 tolak 70. 3 tolak dengan kosong, 3. 7 tolak 7 kosong, tak ada nilai. Kita turunkan kosong, jadi 30. Okey, kita tengok dekat sifir ni ada tak nombor sifir 30? Ada tak sifir yang sifir 10 nombor 30? Ada. Dia yang ke berapa? Ke 3. 3 letak atas, 30 letak bawah. Tolak. Jadi kosong. Jadi tak ada nilai. Maksudnya dah selesai. Perlu tak letak RM? Perlu, jangan lupa, sebab kita tengah belajar bahagi wang.
Jadi jawapannya ialah RM73. Senang sangat apabila kamu telah tahu mengenai asas, insya-Allah kamu akan mudah untuk faham. Contoh lain iaitu contoh yang nombor 4 di muka surat 12 jilid 2 buku teks kamu ialah RM8 bahagi dengan 5. Maksudnya ada RM5 Ustaz nak bagikan kepada 5 orang. Okey, cara yang pertama dan cara yang kedua. Okey, mari lihat baik-baik. Cara yang pertama tu kalau kamu lihat buku teks ialah berkaitan tentang sen. 8 RM8 bersamaan dengan 800 sen. Ingat tak Ustaz bagi tahu pada minggu lepas atau minggu yang sebelum ini, iaitu dalam tambah wang, bahawasanya setiap RM1 RM1 ialah bersamaan dengan 100 sen. RM1 bersamaan dengan 100 sen. RM1 bersamaan dengan 100 sen. Kalau RM8 berapa sen? 800 sen. Kalau dia menggunakan kaedah ini, dia akan mendapat 5 bahagi 800 sen. Jadi turunkan ataupun buat bentuk lazim seperti biasa macam tadi yang Ustaz buat. Jadi nilainya akan menjadi 160 sen. Maksudnya ialah RM1.60. Ini dalam bentuk sen, 160 sen. Cara yang kedua, apabila RM8 bahagi dengan 5, nampak tak? RM jangan lupa tulis dan juga titik perpuluhan pastikan sama. RM dan juga titik perpuluhan sama. Sama saja bahagi, tapi yang kelainannya dalam wang ini adalah mengenai titik perpuluhan. Jadi mari kita ataupun Ustaz akan tunjukkan bagaimana cara bentuk lazim muka surat 12 yang keempat tersebut. Apabila RM8 ini kita bahagikan dengan 5, 8 bahagi 5, RM8 bahagi dengan 5. Okey, guna sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, 1 darab 5, 5, 2 darab 5, 10, 3, 15, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dan seterusnya. Okey, 5 ada berapa digit? Ada 1 digit sahaja. Jadi kita ambil 1 digit saja. 8. Ada tak nombor 8 dekat sifir 5? Yang paling sedikit daripada 8 ini nombor berapa? Nombor 5. Jadi kita buat seperti biasa. Nombor 1 ini kita letak atas, nombor 5 kita letak bawah. 8 tolak dengan 5, buat jari 8 tolak dengan 5, jadi 3. Kalau ada titik dekat atas, selarikan dan juga jangan lupa letak RM menunjukkan ringgit Malaysia. Seterusnya kita turunkan kosong dekat bawah. Kosong tak letak titik ke Ustaz? Tak ada, tak payah letak titik. Sebab apa? Sebab ini dalam bentuk lazim bahagi. 30 ada tak dalam sifir 5? 30 ada. Yang ke berapa? Ke 6. 6 letak atas, 30 letak bawah 30. Sebab apa? Ada yang sama. Jadi ini nilainya kosong. Kosong tolak kosong, 3 tolak 3, kosong. Dah selesai kita turunkan kosong. Semua jadi kosong.
kosong, 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 menunjukkan kat atas ni pun kosong. Sebab apa? Sebab tak ada nilai dia jadi kosong. Tolak, jadi selesai. Semua ini kosong nilainya yang kat bawah ni. Jadi jawapannya kat sini 8 bahagi dengan 5, seorang akan dapat RM RM1.60. Okey, maafkan Ustaz, lupa letak M. RM RM1.60. Seterusnya kita akan pergi kepada topik untuk kenal mata wang dekat negara ASEAN. Dalam negara-negara ASEAN ini ada negara iaitu negara Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kemboja, Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei dan lain-lain lagi, yang mana setiap mata wang ataupun duit mereka adalah berbeza dengan duit ringgit Malaysia. Kalau duit ringgit Malaysia, tengok kalau gambar ini RM100 berwarna purple. Kalau RM1 berwarna biru, kalau RM5 berwarna hijau, ada gambar agung dan juga ada gambar bunga raya. Tapi kalau ada gambar-gambar ataupun mata wang daripada negara lain, mata wang di negara lain, Myanmar dipanggil kyat. Kyat. Kalau Thailand dipanggil baht. 1,000, ada RM1,000. Berwarna apa ni? Berwarna grey. Berwarna kelabu. Lebih kurang. Okey. Yang seterusnya Vietnam. Ada apa ni? RM500. Dong. Nama panggilnya ialah dong. Kalau ini Malaysia ringgit. Kalau dekat Thailand baht. Kalau dekat Laos kip. Vietnam dong. Filipina peso. Kalau dekat Brunei dolar. Kalau dekat Indonesia rupiah dipanggil nilai mata wangnya. Dan setiap mata wang itu ada gambar yang berbeza dan juga warna-warna yang berbeza. Okey. Seterusnya pada nilai mata wang, muka surat 16, nilai mata wang. Setiap nilai mata wang ini berbeza setiap negara. Macam mana tu? Okey. Sebagai contoh, Singapore dolar, mata wang yang dibandingkan dengan RM RM1. RM1 Malaysia apabila kita pergi Singapura, nilainya ialah 0.34 sen. Maksudnya kalau kita pergi ke Singapura, RM1 kita itu dekat Singapura iaitu bernilai 34 sen. Kalau dekat Thailand, RM1 kita bernilai RM8.22. Dan tidak semestinya ikut nilai dekat sini. Kalau dekat sini tahunnya 2018. Dan setiap hari nilai mata wang berbeza-beza. Boleh lihat ataupun cek dekat internet, dekat Google sebagai contoh. Tulis RM RM1 kepada dolar Singapura. Mesti berlainan dengan nilai dekat sini. Okey. Seterusnya celik wang. Okey, celik wang mengenai keperluan dan juga kehendak. Muka surat 17. Celik wang, keperluan dan kehendak. Keperluan yang perlu, yang kita kena ada dalam hidup kita dekat muka bumi Allah ini. Apa yang kita perlu? Yang paling utamanya ada 3, iaitu pakaian, makanan dan juga tempat tinggal. Ada 3 sahaja keperluan. Selain itu ialah kehendak. Kehendak ni apa yang kita suka, yang cantik, yang molek, yang bagus, yang menawan. Sebagai contoh, ada kereta kontrol, ada patung, ada roller coaster, ada jam, ada handphone, tablet, ada aiskrim. Kalau makanan ni lain ke dengan aiskrim? Kalau makanan ni makanan yang asas lah, sebagai contoh nasi. Itu merupakan keperluan.
Nanti boleh kamu buka muka surat yang seterusnya, muka surat 18, menyimpan dan melabur wang. Kita kena simpan wang. Kecil-kecil lagi dah pandai simpan wang untuk masa hadapan, ataupun kamu simpan wang untuk membeli sesuatu. Sebagai contoh, nak beli jam, nak beli buku, ataupun nak beli sesuatu yang kamu inginkan, kamu menyimpan. Jadi kalau melabur wang ni pula, kita labur kepada bank. Nanti kamu akan belajar lebih lanjut. Sebagai asasnya kamu nak tahu ialah kalau kita melabur, kita letak dekat bank, dan nanti lama-lama wang tersebut akan bernilai berlipat kali ganda. Itu maksudnya melabur wang. Okey. Itu maksud ringkas mengenai melabur lah. Seterusnya, menderma kepada mangsa banjir. Ini merupakan nilai yang baik, yang mana derma kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Sebagai contoh, mangsa banjir, orang miskin, anak yatim. Kalau kita derma ke orang kaya, boleh ke? Itu bukan panggil derma, itu panggil hadiah. Tapi kalau niat dalam hati menderma kepada orang kaya, itu hanya Allah yang sahaja nilai, sebab niat orang lain-lain. Yang penting dalam buku ini berkaitan dengan derma kepada orang yang lebih memerlukan. Okey, itu saja untuk hari ini. Boleh buka muka surat buku aktiviti, boleh buka muka surat 84. Boleh buat daripada 84. Bahagi wang ada satu muka surat sahaja. Bahagi wang ada satu muka surat sahaja. Boleh cuba buat. Bahagian yang ke atas ini merupakan bahagian yang asas ataupun bahagian yang mudah. Kalau kat game tu level mudah lah. Kalau yang kat EFG ni, ni level-level yang mencabar. Jadi bukannya kamu tak perlu buat, kamu cuba buat. Cuba buat, sebab orang yang mencuba adalah orang yang berjaya. Okey, kenal wang. Mana wang ringgit, apa yang dipanggil gambar ini adalah ringgit Malaysia ataupun Thailand, Laos, Indonesia, dan muka surat 84 sehingga muka surat 87. Cuba buat. Nanti dah siap, boleh tunjukkan ataupun letakkan gambar bagi kepada ustaz untuk ustaz lihat dan juga tanda. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.